Saudara-saudara yang seperti sekalian, sebab itu dalam pertimbangan yang ada ini bermakna kita sebenarnya mau menghantarkan mesej politik baru Pakatan Rakyat. Benar, Dr. Najib memperjuangkan satu Malaysia. Tapi bagi kita dalam Pakatan Rakyat, nilai kebersamaan itu telah lama kita ungkapkan. Rakan saya Saudara Zakaria ungkapkan soal Mega Malaysia. Datuk Seri Anwar lebih awal telah ungkapkan ungkapan yang selalu dia sebutkan, "Woman tusi ikhtiaran." Kita semua satu keluarga, itu benar-benar kita laksanakan dalam muafakat Pakatan Rakyat. Sebab itu dalam persoalan ini, saya yakin orang Nangka sekalian, orang Sibu sekalian boleh menilai, dan kita mau menawarkan Pakatan Rakyat sebagai pakatan baru untuk membawa perubahan dalam konteks Malaysia. Kepada orang Melayu, saya menyuruh, jangan takut dengan Pakatan Rakyat. Pengalaman kita takbir Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, walaupun negeri saya Perak, dia orang Rompak, Selangor, sama ada pengurusan keuangan, kebajikan untuk rakyat. Secara perbandingannya, walaupun baru 2 tahun selepas tsunami Mac 2008, pentadbiran kita telah membuat perubahan jauh lebih baik daripada 50 tahun UMNO BN memimpin negeri-negeri berkenaan. Itu baru 2 tahun. Jadi sebab itu, berilah kepercayaan kepada kami. Dan berilah suara Pakatan Rakyat mewakili Parlimen Sibu yang diwakili oleh DAP pada 16 Mei ini, untuk sama-sama kita mengundi Saudara Richard Wong Ho Leng sebagai wakil Parlimen kita pada 16 Mei. Beliau orangnya tegas, punya keberanian. Yang penting kita mau suara rakyat Sibu, dan ada keberanian di Parlimen Malaysia untuk menyampaikan suara rakyat Sibu mewakili rakyat Sarawak di Parlimen Malaysia. Jika kita undi DAP, undi Richard Wong Ho Leng, rakyat Sibu akan mencipta sejarah, akan memberi suatu mesej bahawa orang Sarawak mahu perubahan. Sudahlah, adalah sumbangan kita faham yang dibawa oleh Tok Uban, tapi berilah peluang suara baru, berilah peluang parti baru yang baru meningkat naik ini melalui DAP untuk menyampaikan suara rakyat Sibu di Parlimen Malaysia pada 16 Mei yang akan datang ini. Kita semualah yang boleh membuat perubahan, dan perlu ada keberanian. Bagaimana Al-Quran memperingatkan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Verily, never will Allah change the fate of a people until they change themselves. Sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib mana-mana kaum dan kelompok kecuali mereka merubah nasib mereka sendiri. Oleh demikian, kita, sama ada orang Melayu atau Tionghoa atau orang Dayak yang ada di Sarawak ini, banyak mana orang kita yang kaya? Yang kaya suku Sakat, Tok Uban. Yang kaya yang rapat dengan George Chan. Yang kaya yang rapat dengan Alfred Jabu. Tetapi kita, orang Melayu kebanyakan, kita, orang Cina kebanyakan, kita, orang Dayak kebanyakan, apakah benar-benar ekonomi kita terbela? Tidak. Saya telah ungkapkan tadi, Sarawak negeri terkaya di Malaysia. Seharusnya ekonomi kita jauh lebih baik. Tetapi hari ini negeri Sarawak masih terperangkap sebagai negeri antara negeri yang termiskin di Malaysia. Mengapa ini berlaku? Sebab itu, ayo pengundi Sibu sekalian, tiupkan angin perubahan. Kekuatan itu ada pada kita, pilihan itu ada pada kita, dan kita kena membuat perubahan pada 16 Mei akan datang ini. Boleh atau tidak? Boleh. Sampaikan kepada saudara mara kita, teman-teman kita,
Yang Melayu jangan takut. Sama ada kedua-duanya Cina. DAP Cina betul, SUPP Cina. Tapi Cina DAP yang kita perjuangkan ini memegang teras keadilan, membela rakyat kebanyakan, membela orang miskin, ini yang mau kita perjuangkan. Jadi jangan takut untuk membuat perubahan. Dan inilah masa yang seharusnya kita tunjukkan keberanian kita, suara kita, tekad kita, semangat kita. Dan saya yakin bumi Kenyalang ini tidak tandus dengan para pejuang, tidak tandus dengan para pemimpin baru yang akan kita tunjukkan melalui Pakatan Rakyat. Sekali lagi saya merayu, sama-sama kita berfikir dengan baik untuk kita berikan undi kepada Pakatan Rakyat melalui DAP yang diwakili oleh saudara Richard Wong Ho Leng pada 16 Mei yang akan datang ini. Yakinlah bahawa dengan berbuat demikian kita membina arus perubahan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Dengan berbuat demikian kita memberikan suatu mesej yang lebih jelas bahawa Malaysia perlu diselamatkan, kerana hari ini Malaysia semakin tenggelam dalam arena antarabangsa. Ekonomi kita parah, keadaan sosial kita juga teruk. Sebahagian anggota polis, walaupun bukan semua, sudah menjadi raja dalam negara kita ini. Dengan mudah boleh menembak anak muda, tak kira Melayu atau Cina atau India atau Dayak. Maknanya negara ini, Malaysia, perlu kita selamatkan dari bencana dan malapetaka yang ada, termasuk bagaimana pimpinan Barisan Nasional hari ini boleh bersekongkol dengan APCO, ejen perunding antarabangsa yang ada kaitan dengan Zionis antarabangsa yang menzalimi rakyat Palestin, sama ada yang beragama Islam atau yang beragama Kristian di Palestin. Tetapi UMNO Barisan Nasional boleh membayar 77 juta wang rakyat dalam tempoh setahun untuk mendapatkan khidmat mereka bagi memberikan khidmat perundingan dalam negara kita Malaysia. Ini yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional pada hari ini, bersekongkol dengan satu agensi yang punya kalangan di dalamnya perisikan-perisikan Zionis antarabangsa. Sementara satu suara mereka mengatakan kita bela Palestin, tapi dalam masa yang sama rejim PN ini bayar 70 juta untuk membunuh rakyat Palestin, sama ada yang beragama Islam atau yang beragama Kristian. Ini sikap double standard hipokrit yang ada pada rejim kerajaan BN pada hari ini. Oleh demikian, sekali lagi saya merayu, kita buat perubahan, kita bina keyakinan baru, kita bina harapan baru, selamatkan Malaysia, kita terus perjuangkan perubahan bagi rakyat Sarawak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sese Andri.